Let's start. 1, 2, 3. Boleh? Okay, are we ready? Hai, Assalamualaikum dan salam ceria. Bertemu kita kembali di rancangan secara live Buletin Hartanah. 30 minit buat bicara hartanah. Pada hari ini Jumaat bersama dengan 10 April 2020 merupakan episod kelima Pejam Celik. Sebenarnya kita 5 episod ke udara secara live ya. Okey, saya Zarina Syafiee akan ditemani oleh seorang jejaka yang merupakan satu figura di dalam bidang hartanah dan merupakan salah seorang leader di syarikat hartanah yang terkenal di Ceras, Kuala Lumpur. Okey, dengar-dengarnya masih single. Jangan nak cuba ya. Okey, saya perkenalkan terus speaker kita hari ini adalah Encik Firdaus Nordin. Assalamualaikum dan apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kak Zack apa khabar? Saya sihat. Dia ni memang dah lama kenal saya, jadi dia panggil saya Kak Zack je, bukan Puan Zarina. Okey, apa yang Cik Firdaus ingin kongsikan? Apakah impian dan sebagainya? Okey, saya Firdaus, seorang ejen hartanah dan saya gelar diri saya adalah pejuang hartanah Bumi Putra. Saya punya impian supaya setiap rakyat Malaysia at least ada sebuah rumah setiap seorang. So itu impian saya. Okey, sebuah rumah untuk sebuah keluarga ya. Murni tu impian tu semoga tercapai dan untuk malam ni Cik Firdaus, kita ada memilih satu topik yang ingin kita kupas dan saya rasa topik ini sangat-sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, iaitu COVID-19, rumah subsil versus rumah undercon, yang manakah pilihan yang lebih bijak? Okey, untuk itu saya nak tanya dulu pandangan Cik Firdaus tentang topik ini. Yang manakah Cik Firdaus rasakan ianya lebih baik? Adakah rumah subsil ataupun rumah undercon? Silakan. Okey. Actually bila seseorang tu dia terfikir nak beli rumah, actually dia dah bijak. Okey. Saya nak tegaskan, untuk tempoh sekarang ni seluruh dunia diancam oleh virus COVID-19 dan melumpuhkan ekonomi global. So pada pendapat saya pilihan bijak adalah untuk tempoh sekarang ni kalau kita beli rumah yang mana kita keluar kos yang sangat-sangat rendah supaya kita boleh simpan duit simpanan kita untuk benda-benda yang lebih penting. Dan kita tengok kerajaan kita pun bantu, salah satunya dia bagi kita tempoh 6 bulan untuk tidak bayar pinjaman supaya penangguhan. So supaya kita boleh simpan duit tu untuk benda-benda emergency dan lebih penting. Okey, untuk itu sebenarnya kalau kita lihat pandangan Cik Firdaus tadi penonton, sebenarnya dia lebih memilih mana-mana antara dua tu yang memerlukan kos minimum untuk pemilikan, dan juga satu lagi adalah dia lebih menggalakkan sebenarnya orang ramai untuk menyimpan ataupun membuat lebihan simpanan untuk kecemasan. Betul Cik Firdaus? Betul. Okey. Nampaknya kat sini malam ni sangat panjang. Satu sebab tadi kita mengalami masalah teknikal untuk live di Facebook daripada Zoom, dan insyaAllah kita dah rectify isu tu dan kita teruskan Cik Firdaus. Dan untuk itu sebenarnya saya nak tanya juga sebelum kita pergi further lagi, apakah yang Cik Firdaus boleh terangkan perbezaan yang jelas antara rumah subsil dan juga rumah undercon? Saya pasti ramai yang kat luar sana yang tak berapa jelas perbezaan di situ. Apa dari segi definisi dan sebagainya lah. Silakan Cik Firdaus. Okay. So saya nak terangkanlah, mungkin banyak mungkin yang muda-muda yang belum pernah beli rumah, dia orang tak faham apa itu subsil, apa itu undercon. So subsil adalah rumah yang sudah dimiliki oleh seseorang dan akan dijual kepada pemilik kedua ataupun ketiga dan keempat dan seterusnya lah. Dan rumah undercon adalah rumah yang baru yang dijual oleh pemaju. Itu definasi dia ya. Definasi dia kat situ. So contohnya kalau rumah subsil, rumah ni biasanya dah ready lah. Maksudnya kalau kita dah settle kita punya loan agreement, sales and purchase agreement, itu SMP lah, SMP, dan rumah tu sedia diduduki, maksudnya boleh terus masuk. Manakala rumah undercon, rumah ni biasanya dalam pembinaan lah, under construction, dalam pembinaan, so nama dia undercon.
So biasanya rumah ni akan siap dalam tempoh 24 bulan atau 36 bulan. Oh, lama So juga rumah Cik ni Firdaus. actually tak lama lah, 36 bulan tu Dan 3 tahun juga lah. 3 Okay. tahun lah. So rumah ni kena Okay. tunggu. So selain daripada tu ada lagi penerangan untuk perbezaannya di situ? Ada. Okay, definasi lagi satu dia, okay, what you see, that's what you get lah. Contohnya kalau kita nak beli rumah subsale, rumah second hand, biasanya rumah ni sudah berumur lah, mungkin 20 tahun, 30 tahun. So rumah ni agak usang sikit dan memerlukan kita untuk repair. Biasanya rumah kalau dah lama ni, bumbung dia mungkin ada leaking, dia punya waterproofing pun ada leaking, piping, lantai dan sebagainya lah, banyak memerlukan kos untuk kita repair. Berbeza pula dengan rumah undercon yang mana kalau dah lepas 36 bulan tu rumah tu dah siap, memang rumah tu totally baru lah, tak payah nak repair. So okay. Dan saya nak terangkan juga, biasanya sekarang ni saya tengok banyak investor, jarang banyak beli rumah baru daripada beli rumah subsale. Sebab apa? Kita tengok yang orang muda, dia orang suka sewa. Kalau dia orang nak sewa, dia akan sewa rumah baru. So lebih senang untuk disewakan semula dan harganya lebih cantik. I see. Okay, right. Itu dia penerangan daripada Cik Firdaus tentang perbezaan yang jelas antara rumah subsale dan juga rumah undercon. Yang pertama adalah daripada segi definasinya dan juga daripada segi waiting period dia. Bila siapa lagi cepat, rumah mana yang lebih cepat untuk diduduki ataupun serahan kuncinya di situ, siapa lagi yang mana satu lebih cepat dapat. Dan satu lagi perbezaannya kat situ adalah dari segi what you see is what you get. Kalau rumah subsale tu maknanya you kena tengoklah rumah tu sama ada you berkenan ataupun you dah tahu estimated cost kalau you nak masuk apa yang perlu di repair dan sebagainya berbanding dengan rumah pemaju tadi betul okey. Alright, untuk tu Cik Firdaus, terima kasih atas penerangan yang cukup terperinci tentang perbezaan tu. Saya harapkan penonton di luar sana dapat memahami sedikit dah nampak dah perbezaannya di antara subsale dan juga undercon. Okey, baiklah Cik Firdaus, kita perlu bincangkan dari segi bagaimana kita nak pilih yang lebih bijak tu adalah dari segi kita kena melihat kelebihan rumah subsale ataupun kekurangan rumah subsale versus rumah undercon ni. Dari segi situ mungkin saya rasa kita boleh buat pemilihan sebaik saja kita dapat kelebihan dan kekurangan antara kedua-dua rumah tersebut ketika COVID-19. Silakan. Okey, untuk perbezaan dia dalam segi harga jualan. Yang ni paling penting sebab saya tadi tekankan yang mana yang paling minimum untuk kita keluar duit untuk beli rumah kan. Betul. Okey, kat sini kalau saya terangkan harga apple to apple lah 300,000 punya property. Okay, kalau untuk rumah subsale, kalau kita beli rumah subsale yang berharga 300,000, at least kita kena keluar deposit 10% is 30,000. Dan legal fees untuk SPA, loan legal dan sebagainya lebih kurang ke 15 ke 20,000. So maknanya untuk rumah 300,000, kalau subsale, at least kita kena ada duit dalam 45 to 50k lah. 45,000 ke 50,000 untuk deposit dan untuk tanggung kita punya deposit dan yuran guaman. So agak banyak untuk tempoh-tempoh sekarang ni, duit tu lebih baik kita simpan. Okay, itu dengan rumah undercon. Rumah undercon biasanya pemaju ada sediakan banyak fasiliti. Contohnya, kalau kita beli rumah baru 300,000, biasanya pemaju akan bagi package jualan yang menarik. Contohnya 10% rebate. Maksudnya kalau loan kita dapat 90%, kita dapat 90%, so patutnya kita kena bayar 10% in deposit, betul? Tapi under pemaju, dia orang biasanya bagi kita rebate. So 10% 30,000 tu tak bayar-bayar. Sudah jimat dah. So kita tak perlu keluarkan duit simpanan kita, tak perlu juga keluarkan duit daripada EPF account 2 kita. Okay, next. Okay, yang lainnya, macam package jualan. Kadang-kadang kalau kita beli rumah subsale, dia orang ada bagi kita lagi cashback. Cashback, masa kita dapat kunci, kita dapat lagi cash. So itu subsale ataupun itu rumah undercon tu?
rumah undercon. Rumah Aha. subsale memang kita kena keluar Tak duit dan ada. tak dapat duit. Okay. Memang tak Memang ada kena diskaun keluar duit. ataupun rebate unless kalau you you pandai nego harga, mungkin you akan dapat Betul. harga yang lebih rendah lah. Tapi terangkan semula tadi package diskaun ataupun cashback untuk rumah apa ni undercon dengan pemaju. Silakan. Okay. Biasanya kalau kita beli rumah macam saya terangkan tadi, kalau beli rumah subsale 300,000 kita kena keluar lebih kurang 45,000 ke 50,000. Tetapi kalau kita beli rumah undercon, biasanya kita just bayar booking saja. Deposit 10% tak perlu bayar dan ada pemaju yang bagi package ada cashback. Maksudnya bila kita masuk rumah, kita dapat cash, kita boleh beli perabot. So kita dapat jimat lagi duit kita. Maknanya kita betul. Lepas tu pemaju biasanya akan bagi package-package yang lebih menarik. Contohnya SPA punya yuran guaman tak perlu bayar. Lepas tu loan agreement tak perlu bayar. Kat situ dah banyak jimat. Kalau kita compare, kita dapat jimat 45,000 ke 50,000 kalau kita beli rumah. Harga yang lebih kurang sama. Harga Okay. sama. Harga sama. Okay, so kat situ memang jimat sangat tu kalau ada 45 ke 50,000 yang kita dapat jimatkan kan. Okay. Selain daripada harga jualan, package pembelian, package diskaun dan cashback, ada lagi ke kelebihan yang kita perlu tahu? Okey, kelebihan yang paling ketara, okey, untuk golongan muda. Kalau dia orang planning nak kahwin lagi 2-3 tahun, okey, sesuailah dia beli rumah sekarang. Sebab apa? Okey, kalau kita beli rumah sudah siap, kita kena bayar deposit dan sebagainya dan kena repair rumah tu, dan biasanya rumah yang agak lama ni kalau kita nak sewakan pun sewanya tak boleh cover untuk bayar bulanan. Okey, ada baiknya dia beli rumah under construction yang 3 tahun tu kan. Kena planning nak kahwin lagi 2-3 tahun. So sementara rumah tu siap, dia tak perlu bayar amount yang penuh. Dia just bayar progressive payment ataupun faedah hari saja. So kalau rumah 300,000, saya dah check dengan bank. So rumah 300,000 biasanya progressive payment untuk 3 tahun hanya bawah RM8,000. Untuk 3 tahun tau, bawah RM8,000. So sangat-sangat kurang. Dan samping tu, biasanya saya akan ajar orang-orang muda, okay, kan kita beli rumah undercon, tak perlukan deposit dan sebagainya. Betul. Tapi kita tetap boleh keluarkan KWSP kita. I see. Dan itu boleh digunakan untuk apa tu Encik Firdaus? Okey, biasanya saya akan ajar orang-orang muda ni keluarkan KWSP tu, akaun kedua tu. Okey, duit tu simpan dan kita bayar untuk progressive payment. So maknanya kehidupan dia, gaji dia sekarang, so dia tak terganggu, perbelanjaan dia semua tak terganggu dan samping tu dia boleh simpan duit. Dia nak kahwin ke, dia nak simpan duit, sempat. So tak terganggu pun perbelanjaan harian dia, bulanan dia semua tak terganggu. Sebab saya selalu saya selalu dengar keluhan daripada ramai pembeli, mereka agak gusar, agak bimbang sebenarnya dalam ketakutan sedikit bila dikatakan perlu menjelaskan progressive interest dan rumah masih tak siap lagi. Jadi bila you terangkan begini, yang kita boleh gunakan akaun 2 EPF itu sendiri untuk cover progressive interest. So saya rasa mereka tak perlu bimbang lah selepas ini sebab gaji mereka memang tidak diganggu sama sekali. Betul Cik Firdaus? Betul. Okay. So dia boleh gunakan KWSP dia. Okay, yang itu kita menyentuh tentang jenis serahan pembayaran pembiayaan lah ya sebab kalau kita beli yang undercon dia ambil masa untuk pembeli kita adjust sebab dia akan siap 24 bulan hingga 36 bulan berbanding likewise subsale dia mana dapat kunci dah terus kena bayar ya. So tak ada masa untuk dia adjust perbelanjaan dia dengan pembayaran yang baru. Okey, selain daripada itu macam mana dengan warranty Cik Firdaus? Okey, ini penting. Okey, kalau kita beli rumah subsale, okey, dia serah kunci je, itu 100% dah tanggungjawab owner baru, pemilik baru. So segala apa dia nak kena repair ke, lantai retak ke, dinding retak, bumbung bocor, pipe bocor tu semua adalah tanggungjawab kepada pemilik baru. Tetapi kalau kita beli rumah under construction, okay, lepas vacant possession VP ataupun serah kunci,
dia ada tempoh 24 bulan warranty. Oh, 24 bulan warranty, 2 tahun. 2 tahun. Oh, I 24 see. bulan warranty. So maknanya bila kita start masuk rumah tu, kita boleh check semua. Kalau ada apa-apa defect, boleh bagi tahu developer dan dia akan repair. Paling istimewa. Okey, memang banyak jimat lah kalau kita beli rumah undercon kalau macam tu Cik Firdaus. Betul. Dan Okey. pembayaran loan, saya nak terangkan pembayaran loan. Okey, kadang-kadang banyak orang tak pernah beli rumah, dia orang takut. Dia kata saya bayar-bayar nanti rumah tak siap macam mana. Betul. Projek-projek terbengkalai dan sebagainya. Okey, macam kita kebanyakan sekarang, agensi kami akan pastikan projek yang kami jual mesti ada HDA, House Development Act, yang di mana projek ni dilindungi oleh kerajaan. So House Development Act ni adalah untuk protect pembeli, bukan protect developer. Dia protect pembeli. Okay. So sebuah projek kalau dia nak ada HDA, dia banyak syarat-syarat dia. Contohnya syarat pertama dia kena ada letak bond dekat government supaya ada satu deposit yang dipegang oleh government sehingga projek itu siap. Dan untuk dapatkan HDA ni, developer kena ada tanah sendiri, mana dia kena beli by cash, dia tak boleh loan. Dan stage by stage. Sebab kita bayar progress, maksudnya kita ikut stage rumah tu. Dia ada stage 2A, 2B, 2C kan. So setiap stage developer kena keluarkan poket sendiri. Maksudnya duit syarikat dia kena dahulukan. Contoh dia nak buat stage 2A, dia kena keluarkan 5 juta. So dia kena pakai duit syarikat dia dulu buat stage 2A dan siap baru dia boleh claim dekat bank. So kat situ duit developer banyak tersangkut. So dia orang tak akan tinggalkan projek tu. So kat situlah selamatnya projek yang ada HDA. So kebanyakan projek kami pilih yang ada HDA. So protect pembeli. Okey, itu antara jaminan jaminan daripada kerajaan yang mana-mana projek yang dilindungi bawah HDA, Housing Development Act, itu adalah lebih selamat untuk para pembeli. Okey. Alright. So terima kasih Cik Firdaus tentang penjelasan sebentar tadi tentang kelebihan dan kekurangan subsale versus undercon. Boleh tak kalau saya katakan kat sini selepas saya dengar segala penerangan tadi, saya katakan dalam keadaan yang masih tidak menentu sekarang ni akibat wabak COVID-19, ialah satu tindakan yang bijak kalau saya sendiri memilih untuk teruskan pembelian rumah saya dengan memilih projek-projek rumah undercon kerana saya tak perlu keluarkan sebahagian besar daripada simpanan saya untuk memiliki rumah itu. Betul ke Cik Firdaus? Betul-betul. Actually kalau nak beli rumah je memang satu tindakan yang betul. Tindakan yang bijak. Sebab rumah ni adalah satu keperluan, dia bukan kehendak. Dan rumah ni kalau kita beli bila-bila pun jangan takut, rumah akan naik harga. So adalah satu aset, dia bukan liability. So dia tak akan drop harga. So beli sekarang kalau orang tu muda, so maksudnya bila dia umur dia, contoh dia beli umur 20-an. So saya cerita kawan saya, 10 tahun lalu dia beli sebuah rumah harga lebih kurang 150,000 Kak Zai. Okey, baru-baru ni. Baru-baru ni. Berapa tahun tu? 10 tahun Kak Zai. 10 tahun. Okey, baru-baru ni jual rumah tu 450,000. Percaya tak? Wow, 300,000. 300,000 dia dah ada untung. So dia boleh pilih rumah idaman dia pula. Betul. Betul. Sebab tu saya terangkan kalau untuk pemilik orang nak beli rumah pertama, dia tak perlu beli rumah idaman dia dulu. Dia just beli rumah yang ikut kemampuan, bukan kelayakan kemampuan. Dia ada dua berbeza, kelayakan dengan kemampuan. Kalau kelayakan ni based on kita punya payslip. Mungkin dia punya gaji 5,000, dia boleh beli rumah 500,000. Tapi adakah dia mampu? Yelah sebab mampu tu kita tengok dengan perbelanjaan-perbelanjaan yang lain yang kita terpaksa kira campur sekali. Betul? Lain orang, lain cara perbelanjaan. So kalau ikut payslip, dia layak. Tapi adakah dia mampu? So tindakan bijak adalah beli rumah yang harga lebih kurang. Kalau gaji dia 3,000 lebih, so dia beli rumah dalam 300,000. So jangan beli yang membebankan. So dia orang boleh
bina empire orang kata. Maksudnya dia duduk dulu rumah yang tu, macam kawan saya tu sekarang dia dah boleh beli rumah idaman dia sebab dia dekat tangan dia ada 300,000. So kalau dia bayar, dia beli rumah 600,000 dan dia letak deposit 300,000, dia still bayar rumah yang berharga 300,000. Maksudnya lebih kurang 1,000. So dia dapat rumah idaman dia. So itu adalah antara kelebihannya kalau saya dapat gauge daripada apa yang Cik Firdaus inform terangkan sebentar tadi. Sebenarnya untuk orang muda terlalu banyak kelebihan jika you beli rumah pertama you ketika berusia muda lagi berbanding untuk mereka yang sudah melebihi usia 35 tahun. Kan? So saya recap dulu Cik Firdaus tentang apa yang kita dah discusskan sebentar tadi tentang topik kita pada malam ini iaitu COVID-19. Rumah subsale versus rumah undercon, yang manakah pilihan yang lebih bijak? Okey, kita dah tanya dah tadi dengan Cik Firdaus para penonton, apakah perbezaan yang jelas antara rumah subsale dan rumah undercon yang dia telah memberikan dan beliau telah memberikan 3 poin yang penting, iaitu salah satunya adalah daripada segi definasinya dan satu lagi adalah daripada segi waiting period ataupun serahan kunci, dan yang ketiga adalah what you see is what you get. So kalau kita tanya pula selepas itu, apakah penjelasan yang beliau boleh terangkan di sini, apakah kelebihan atau kekurangan rumah subsale versus dengan rumah undercon. Ini adalah penting kita kena tahu kelebihan ataupun kekurangannya, kerana di sinilah point untuk kita memilih yang manakah yang lebih bijak. So antara point yang Cik Firdaus telah kongsikan sebentar tadi, salah satunya adalah harga jualan. Harga jualan ni kita kena lihat sebab kebiasaannya rumah subsale ni dia punya harga rumah dah termasuk sekali, terinclude sekali market value pada ketika itu. Ketika you nak beli tu dia dah termasuk sekali dengan market value berbanding dengan rumah undercon yang dijual pada harga hari ini. Tidak ada include lagi market value. Dan yang kedua adalah package pembelian yang lebih jimat. Kalau kita lihat dari segi package pembelian yang lebih jimat, obviously kita akan nampak rumah undercon lebih jimat kerana apparently banyak pemaju menawarkan package zero deposit, package low booking fee, package yuran guaman yang percuma dan MOT yang percuma. Okey, dan selepas itu Cik Firdaus juga ada berkongsi tentang package discount ataupun package cashback. So ini pun sangat membantu kepada para pembeli di luar sana, di mana kalau rumah subsale memang tak ada. You yang kena bayar. You bayar semua pun you kena bayar. You tak dapat apa-apa diskaun sana, melainkan jika you ada skill negotiation dengan owner tu sendiri. Mungkin you akan dapat harga slightly rendah ataupun 10% atau 5% diskaun kat situ berbanding dengan rumah rumah undercon yang mana memang telah termasuk sekali dalam package daripada pemaju, di mana kadang-kadang memang dia menawarkan diskaun early bird contohnya. Betul. Dan yang kedua contohnya adalah diskaun bumi diskaun. Selalu kita memang akan dengar benda ni 7%, 5% dan sebagainya, dan juga diskaun cashback. Cashback ni selalunya kita untuk rumah subsale memang tak ada. Tapi untuk rumah yang undercon memang akan ditawarkan. Kita kena pilihlah projek-projek mana yang menawarkan, di mana cashback ni kita boleh gunakan untuk kita satu ialah untuk kita persiapan kita untuk masuk rumah ataupun persiapan kita untuk pembayaran MOT penukaran hak milik di kemudian hari. Okey, yang seterusnya Cik Firdaus pun ada juga menerangkan tentang serahan kunci, yang mana lebih cepat dan yang mana lebih lambat. Dan juga ada juga kelebihan yang paling istimewa untuk rumah undercon Cik Firdaus, iaitu warranty. Di mana rumah subsale tidak menawarkan apa-apa warranty berbanding likewise rumah undercon yang menawarkan 24 bulan iaitu 2 tahun. Mana nak cari dek kan. Satu lagi adalah pembayaran pembiayaan. Pembayaran pembiayaan ni pun satu lagi kelebihannya. Di mana pembiayaan hanya bermula pada point you dapat kunci rumah. Tapi kalau subsale, the moment you punya proses pembelian complete, dapat kunci, terus kena bayar. Jadi tak ada ruang ataupun platform untuk you adjust you punya perbelanjaan dan sebagainya. Okay, so itu di antara yang saya boleh recap daripada topik yang kita bincangkan sebentar tadi. Okay, sebelum kita akhiri, nampaknya kita dah sampai kat penghujung rancangan Cik Firdaus. So apakah kata-kata terakhir Cik Firdaus untuk para penonton kita tentang pemilikan rumah antara rumah subsale dan juga rumah rumah undercon ketika kita menghadapi wabak COVID-19? Okey. Saya Firdaus sebagai seorang pejuang pemilikan tanah Bumi Putra,
mensyorkan semua rakyat Malaysia untuk meneruskan. Kalau ada plan nak beli rumah, teruskan. Sebab apa? Sebab sekarang masa yang sesuai. Salah satu sebab utama adalah Bank Negara Malaysia telah menurunkan interest rate. Sekarang ni interest rate boleh katakan semua 4% and below. Semua bawah 4%. Dulu tahun lepas semua 4.2, 4.3. So sekarang lebih murah. Betul. Yes. Bawah 4%. So sekarang ni time yang sangat sesuai dengan package-package developer yang sangat-sangat menarik. So kalau orang-orang muda nak beli rumah sekarang, teruskan beli rumah. Alhamdulillah, itu dia saranan daripada Encik Firdaus. Dan satu lagi perlu diingatkan, kalau kita nak memilih rumah, janganlah kita pilih rumah yang besar, rumah idaman, rumah mewah. Hanya kerana kita terikut-ikut lifestyle. Sebab sekarang ni memang zaman lifestyle, saya rasa senang sangat nak terikut-ikut. Jangan cari pasal sebab you akan merana di hujung hari nanti. Kerana ada lebih baik actually ukur kemampuan di badan sendiri. Okey, itu adalah yang lebih bijak. Okey, untuk itu Cik Firdaus, terima kasih kerana sudi berkongsi hari ini program live kita di Buletin Hartanah, dan terima kasih atas segala saranan dan juga penjelasan yang jelas yang telah diberi secara terperinci sebentar tadi. Untuk itu, sebelum akhiri program ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang telah menonton kami daripada episod pertama hingga episod kelima, dan perlu diingat, jangan lupa temui kami semula pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 malam di Facebook Live. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Bye. Salam. Bye.